Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. 2 hari yang lalu, sahabat semua, kita digemparkan dengan seorang individu yang membuat ugutan dan juga ancaman bunuh kepada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dengan bayaran sebanyak RM 5 juta, sahabat-sahabat semua. Dan kita tahu AMK sudah pun membuat laporan, dan hari ini Ketua Polis Negara baru mengesahkan bahawa polis di Raja Malaysia telah mencekup ataupun menangkap individu tersebut. Jadi inilah kerana tindakan mempost ataupun membuat hasutan seperti itu membawa padah kepada dirinya sendiri. Jadi tanpa buang masa, saya ingin membawakan kenyataan media hari ini yang menyatakan polis telah mencekup individu tawar RM 5 juta untuk buat ataupun bunuh Perdana Menteri kita. Itu antara kenyataan media yang baru saja kita terima, yang saya petik daripada Malaysia Kini. Polis di Raja Malaysia, PDRM, telah menahan individu yang menawarkan RM 5 juta kepada sesiapa yang dapat menembak mati Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Suspek itu ditahan di Kota Baru. Kota Baru, orang Kelantan. Walaun tit, sahabat-sahabat semua. Tawaran itu dibuat di media sosial TikTok. Ketua Polis Negara berkata pemilik atau pengendali akaun TikTok yang diberi nama Jaidani 89 yang berumur 34 tahun itu direman selama 3 hari bermula hari ini. Kes masih di peringkat siasatan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman dan PDRM yang menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu proses siasatan, katanya. Ketua Polis Negara Razarudin Kelmarin mendedahkan menerima laporan berhubung perkara terbabit. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 507 Kanun Keseksaan, Ugutan Jenayah dan juga Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, penggunaan tidak wajar rangkaian perkhidmatan. Terdahulu tular tangkap layar video yang dimuat naik suspek yang turut menyasarkan Menteri Kabinet. Bagaimanapun video tersebut sudah dipadam. Pemuda PKR menggesa polis menyegerakan siasatan karena ia boleh menggugat keselamatan dan keharmonian serta mendorong lebih banyak hasutan dan budaya ekstremis jika ia dibenarkan. Itu dia, sahabat-sahabat semua. Dan satu lagi kes, iaitu kes menghina yang di Pertuan Agong. Dalam kenyataan Ketua Polis Negara juga turut mendedahkan satu lagi tangkapan dibuat terhadap individu yang mendakwa menghina yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Riyatuddin Al-Mustafa Bilasha di media sosial. Ketua Polis Negara berkata individu berumur 37 tahun itu disyaki menjadi pemilik atau pengendali akaun Facebook yang diberi nama Cekmat Cekpo. Itu ditangkap pada 26 November, iaitu 2 hari yang lalu, juga di Kota Baru. Juga orang Kelantan, walaun tit, yang sudah sesat kepala otak mereka, sahabat-sahabat semua. Jadi dia didakwa membuat naik komentar yang punya kecenderungan menghasut bagi mendatangkan kebencian, penghinaan atau membangkitkan perasaan tidak setia terhadap raja. Individu itu direman selama 4 hari bermula semalam, ya. Kes itu disiasat di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan kerana mendatangkan kebencian serta penghinaan terhadap raja dan juga Seksyen 233 Akta Komunikasi dan juga Multimedia. Jadi itu antara 2 perkara yang saya ingin kongsikan bersama dengan anda, sahabat-sahabat semua. Ya, yang pertama, individu juga daripada negeri Kelantan yang menghina yang di Pertuan Agong juga telah ditangkap, juga orang atau berasal daripada berada di negeri Kelantan khususnya. Inilah, sahabat-sahabat semua, tindakan-tindakan yang berani kerana kebencian, kerana mungkin ajaran ianya berlaku begini rupa. Jadi sahabat semua, anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Dan satu lagi yang ingin saya kongsikan sedikit tambahan adalah berkaitan dengan pembangkang, khususnya ahli parlimen pembangkang hari ini pagi tadi, tidak habis-habis meroyan mengatakan berkaitan dengan bajet sebagai ahli parlimen. Jadi hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab persoalan itu dan mengatakan kalau nak dapat peruntukan kena berunding dulu itu antara kata-kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, seperti mana yang berlaku ketika Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri dan Datuk Seri sebagai Ketua Pembangkang.
ya perkara yang mereka lakukan itu berunding dan akhirnya termeterailah satu MOU. Akhirnya mereka mendapat bajet sebagai ahli parlimen. Nah, jadi sekali lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan dan mengingatkan beliau tidak pernah menghalang atau meletakkan syarat ketat dalam soal pemberian peruntukan kepada wakil-wakil rakyat pembangkang. Anwar berkata beliau mahu peraturan dihormati, iaitu ahli parlimen pembangkang perlu melakukan ringan bersama dengan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang diberi tanggungjawab ya berkaitan dengan perkara itu ya berhubung peruntukan pembangunan kawasan seperti kelaziman yang diamalkan dalam sistem demokrasi. Kata Anwar, Datuk Seri runding dulu katanya, saya tak pernah meletakkan syarat persyarat untuk menyokong Perdana Menteri, tak perlu ada syarat menyokong Perdana Menteri katanya. Ada beberapa peraturan runding soal peruntukan dengan kerajaan yang dilakukan dalam mesyuarat yang lalu ketika Pakatan Harapan jadi pembangkang. Saya kadang-kadang aneh katanya, wakil kerajaan terdahulu yang berundingan dulu kini di sebelah sana sebagai pembangkang, dia tahu prosesnya berapa kali berunding, tapi sekarang macam tak tahu langsung, kata beliau pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri di Dewan Rakyat pagi tadi. Anwar menjawab soalan tambahan daripada Sahidan Kasim berhubung peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang yang masih belum dimuktamadkan. Perdana Menteri berkata, sehingga kini belum ada rundingan secara rasmi berhubung peruntukan itu dilakukan oleh pihak pembangkang. Justru saya tegaskan, YB Arau katanya soal peruntukan tak usah dipanjangkan. Runding dengan baik dan selesaikan, tiada syarat ketat. Saya dengar kempen-kempen pembangkang maki hamun saya, tuduh Perdana Menteri tak guna, minta sokong baru beri peruntukan. Saya tak pernah sebut begitu, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar juga menyifatkan tidak munasabah jika pembangkang enggan mengadakan rundingan sedangkan mereka sendiri mahukan adanya semangat kerajaan pembangkang yang demokrasi. Begitu pedas ya kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan satu lagi sahabat semua, kita berharap keselamatan, kesehatan Perdana Menteri kita terus terjaga, khususnya ada pentaksub-pentaksub politik ya seperti yang dilakukan oleh dua individu ini. Yang pertama mengugut dengan kononnya sanggup bayar 5 juta untuk membunuh Perdana Menteri kita. Inilah ajaran ya daripada Parti PAS. Saya percaya seperti mana yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin ya, katanya PAS ini parti ajaran sesat. Inilah hasilnya, ajaran-ajaran yang sesat sahabat semua. Bukan itu saja, malah menghina yang di Pertuan Agong. Akhirnya membawa pada ditangkap, disumbat, direman ke penjara terbaik daripada polis di Raja Malaysia. Jadi sampai di sini saja sahabat-sahabat semua. Sekiranya Anda memberikan sebarang komen berkaitan dengan isu ini, Anda berikan komen Anda dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun cangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.